Relax. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah program kami pada hari ini akan diterangkan tentang analisis jurnal melalui bidang pendidikan yang telah kami pilih. Nama saya Nurul Balkis binti Muhammad Azmi. Jadi ini adalah pautan jurnal yang telah dipilih. Tajuk jurnal yang kami pilih adalah Warisan Kegemilangan Pendidikan Islam di Andalus. Jadi pertama, pengenalan penulisan akademik. Penulisan akademik merupakan penulisan yang terikat kepada bentuk yang lebih sistematik dan mempunyai peraturan yang jelas sesuai dengan fungsinya sebagai penulisan bidang ilmiah. Untuk menghasilkan penulisan akademik yang mantap dan berkualiti, beberapa aspek mestilah dipenuhi di dalam penulisan tersebut. Antaranya adalah aspek keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan dalam penulisan akademik. Jadi kita akan mulakan perbincangan kita pada hari ini dengan menganalisis jurnal tersebut menerusi 3 aspek, iaitu yang pertama keutuhan wacana, yang kedua sumber rujukan dan yang ketiga kejelasan. Jadi kita akan mulakan dengan yang pertama, keutuhan wacana dalam penulisan akademik. Jadi yang pertama, keutuhan semantik. Jadi ini adalah perkara pertama yang saya ambil daripada jurnal sebentar tadi. Pertama, menurut Faridah Nazir et al. 2014, keutuhan semantik ialah hubungan yang wujud antara bahagian wacana. Jadi jenis keutuhan semantik yang terdapat dalam teks ini ialah hubungan semantik umum, kategori hubungan tempoh masa dan contoh turutan kronologi yang terdapat dalam ni adalah Andalus muncul sebagai kuasa baru dan pertinggihan masa. Pertinggihan masa yang dalam perenggan ini adalah kejatuhan Empire Visigoth dan kebangkitan hegemoni Islam. Jadi ini jenis semantik lah yang terdapat dalam teks ni. Seterusnya, keutuhan leksikal. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Yang pertama dalam ni, yang pertama adalah pengulangan. Yang pengulangan dalam teks ni adalah perkataan mendidik diulang sebanyak 2 kali. Contohnya di sini, Tuhanku telah mendidik aku dan ia telah mendidik aku dengan sebaik-baik pendidikan. Jadi perkataan mendidik ni diulang 2 kali tetapi tetap mempunyai makna yang sama. Seterusnya, kolokasi. Contoh daripada ayat ni, perkataan pelajaran bahasa Arab, undang-undang, had, puisi, prosa dan syair dianggap perkataan yang berkolokasi kerana perkataan ini berkaitan dengan satu perkara, iaitu pendidikan. Jadi yang contoh-contoh yang disebutkan ni, diorang mempunyai diorang menceritakan tentang satu perkara, iaitu pendidikan. Yang ketiga ialah keutuhan gramatikal. Menurut Abdullah Yusuf 2009, makna gramatikal ialah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal seperti pengimbuhan, penggandaan dan pemajumukan. Dalam teks ini, ia menggunakan keutuhan gramatikal penanda rujukan kata ganti nama diri, iaitu mereka. Dalam ayat ni, dalam ayat seterusnya, ada ayat pertama dengan ayat lain. Dalam ayat seterusnya ni, penulis menggunakan perkataan mereka bagi menggantikan kata nama diri tokoh-tokoh sahabat radhiyallahu anhu dan tabi'in pada ayat sebelumnya. Jadi dalam kita nampaklah menggunakan kata ganti nama diri mereka. Yang kedua, ini pula kata penanda penghubung. Perenggan ini menggunakan penanda penghubung bagi menghubungkan idea dengan idea dari perenggan sebelumnya. Contohnya, ini perenggan pertama dan ini perenggan yang kedua. Pada perenggan pertama, di sebelah kiri, penulis menyebutkan tentang lakaran asas daripada praktik pendidikan
seperti al-ulum. Tapi pada perangan yang kedua pula, penulis ingin menyebutkan pula tentang lakar budaya, pemikiran dan pendidikan menurut Ibnu Hamzah, tapi dalam kitab yang berlainan. Jadi penanda penghubung idea pertentangan digunakan, iaitu manakala bagi menunjukkan hubungan idea penulis dan pertentangan. Jadi perangan pertama dan perangan kedua ni dia merupakan idea yang bertentangan. Jadi penulis ni menggunakan kata hubung manakala. Dan yang terakhir sekali bagi keutuhan wacana ini adalah keutuhan fonologi. Menurut Faridah Nazir et al. 2014, keutuhan fonologi yang terdapat dalam sesuatu wacana desain dapat dilihat dari segi hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Dalam perangan ini, penulis menggunakan wacana tulisan iaitu tanda baca seperti koma, titik, titik bertinggi dan pengikat kata bagi memudahkan pembaca memahami dan membaca perangan tersebut. Jadi contohnya dalam teks ini, macam mana kita nak baca dia melalui desain, kita dapat baca dengan lebih jelas dan lebih dengan tanda-tanda yang telah diletakkan. Contohnya, tradisi ini mempertahankan pandangan dan nilai Islam yang syuhur dengan menekankan pemahaman Al-Quran, tafsir dan hadis sebagai landasan dan asas yang penting dalam manhaj pendidikannya. Seperti dikupas oleh Alina Muhammad Yusof 2008, menurut Ibnu Khaldun, sesuatu yang istimewa dalam pendekatan pengajaran yang menjadi amalan masyarakat Islam Andalus berbanding masyarakat Islam di tempat lain ialah mereka memulakan proses pendidikan mereka dengan mempelajari Al-Quran terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan bahasa Arab, hadis dan fiqh. Jadi bila kita baca tu adalah dia punya intonasi yang sesuai. Baiklah, sekarang saya akan mengambil alih dalam pembentangan ini. Nama saya Nurul Aina Humairah binti Roslan. Kita akan menelusuri perbincangan kita dengan meneliti aspek kedua iaitu kejelasan dalam penulisan. Baiklah, kejelasan dalam penulisan. Secara umumnya, dalam kejelasan dalam penulisan ini merupakan penerangan dalam struktur penulisan supaya mewujudkan struktur penulisan yang teratur dan sistematik. Dan dalam masa yang sama, ia akan memudahkan pembaca mengikuti penyampaian idea dan memahami maklumat yang disampaikan oleh penulis tersebut. Baiklah, dalam penulisan yang kami kaji, ada beberapa perkara yang diteliti, iaitu konsep-konsep, aplikasi kejelasan dan ciri-ciri yang terdapat dalam penulisan. Apa yang saya tandakan right, warna hijau ini menunjukkan perkara yang telah ada ataupun diteliti dalam penulisan oleh Ahmad Nabil Amir. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama, kejelasan dalam penulisan, konsep kejelasan dalam penulisan. Yang pertama, penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Dalam pembentangan ini saya nyatakan contoh. Baiklah, apa itu bahasa komunikatif yang formal terdapat dalam penulisan ini? Penulis ini menggunakan bahasa yang jelas, di mana penulis ini menggunakan kosakata yang positif dan tidak menggunakan bahasa serangga. Seterusnya, penulis ini juga memenuhi penggunaan bahasa Melayu aras tinggi seperti kosakata yang tinggi. Contohnya, intelek dan substantif. Di mana kita dari sini kita nampak penulis ini menyatakan penggunaan bahasa dalam standard yang tinggi. Seterusnya, penulis ini juga menekankan tata bahasa di mana beliau menyatakan tanda baca yang tepat seperti noktah dan koma pada tempat yang betul. Dan penulis ini juga menyatakan isi dan fakta mudah difahami di mana beliau memberi konteks dan huraian berdasarkan fakta. Yang kedua, penulisan secara objektif. Penulis ini menggunakan bahasa natural di mana beliau menyatakan idea
secara sederhana dan jelas. Tengok contoh yang pertama. Pada asasnya, tujuan pendidikan Islam adalah untuk menegakkan pandangan tauhid dan menegaskan nilai moral dan adab. Pada ayat ini, kita dapat nampak penulis ini tidak menggunakan bahasa yang terlalu tinggi yang menyebabkan pembaca sukar untuk menghadam atau memahami konteks yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan seterusnya, tidak bersifat pribadi, di mana penulis ini tidak menyampaikan maklumat berdasarkan persepsi dan andaian. Malahan, beliau menyatakan segala hujahnya berdasarkan apa yang telah dirujuk. Contohnya, melalui sumber rujukan Anwar tahun 1989 dan tahun 1991. Jadi di sini kita dapat lihat penulis ini tidak memasukkan atau mengadakan elemen emosi kerana beliau ingin menyampaikan maklumat secara umum. Yang ketiga, penulisan yang jelas. Kenapa saya nyatakan penulis ini membuat penulisan ini yang jelas? Kerana beliau menyatakan ayat topik di mana memberi pandangan umum, pernyataan umum. Contohnya tentang falsafah pemikiran dan falsafah pendidikan. Kemudian beliau menyatakan idea utama dalam konteks perbincangan, iaitu falsafah pemikiran yang berkembang di Andalus. Jadi dalam ayat topik ini juga dia menyatakan atau menjelaskan perkataan yang tidak diketahui oleh pembaca. Contohnya pada kotak yang saya telah gariskan warna merah ini, syumul, tawazun, al-ijabiyah, al-waqiyah merupakan perkataan yang dipetik daripada bahasa Arab. Tapi beliau menjelaskan perkataan-perkataan ini dengan menyatakan maksud supaya pembaca tidak terfikir ataupun tidak salah faham dalam penulisan ini. Dan seterusnya, mengandungi ayat isi. Jadi kita ada ayat topik dan sekarang kita ada ayat isi di mana hujahan ayat disokong dengan bukti dan memperkukuhkan ayat topik dalam pengolahan yang baik. Contohnya dalam rujukan yang saya kotakkan ini, ia memperkukuhkan ayat topik tentang falsafah pemikiran dan falsafah pendidikan. Yang keempat, perkembangan idea secara logik, koheren dan kohesif. Tapi kita kena kenal dahulu apa itu koheren dan apa itu kohesif. Koheren ialah kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian lain sehingga ayat-ayat memiliki kesatuan makna yang utuh. Manakala kohesif pula hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Okey, mari kita lihat. Di sini saya akan terangkan dahulu tentang koheren. Baiklah. Koheren yang terdapat dalam penulisan Ahmad Nabil Amir ini, yang pertama, beliau menguraikan ayat dengan jelas. Dalam bahagian pertama ini menceritakan tentang pendidikan. Kemudian beliau menguraikan ayat tersebut dengan mengatakan rujukan daripada Azizan Baharudin. Kemudian ini juga dalam masa yang sama menunjukkan ia disokong dengan bukti atau contoh. Okey, kalau kita lihat secara kasar di sini, perenggan ditulis dengan pengembangan idea yang jelas. Satu idea dan satu idea. Ini adalah untuk memudahkan pembaca mengikuti struktur penulisan yang ingin disampaikan oleh penulis. Baiklah, kita akan pergi kepada kohesif pula. Penulis menggunakan tanda baca yang betul seperti yang saya jelaskan tadi, seperti tanda noktah dan koma. Dan dalam masa yang sama, penulis ini menggunakan penanda wacana yang sesuai. Contohnya manakala di mana penulis ingin menunjukkan penentangan idea daripada idea yang pertama ini. Okey, kat sini kita boleh lihat secara kasar pendengar ini dibina dengan baik dan penggunaan kata hubung yang tepat seperti dan serta. Kita akan lihat kepada aplikasi kejelasan dalam penulisan. Kita akan mengkaji aplikasi-aplikasi yang terkandung
dalam penulisan penulis ini. Baiklah. Yang pertama, pendahuluan. Ini merupakan pendahuluan yang terkandung dalam penulisan Ahmad Nabil Amir. Beliau menyampaikan maklumat umum iaitu latar topik. Beliau menyatakan tentang Andalus terlebih dahulu. Kemudian beliau memberi gambaran menyeluruh tentang penulisan. Apa yang nak didekatkan penulis ini kepada pembaca ialah Andalus dan Islam. Dan pada perenggan yang ketiga dalam pendahuluan ini, beliau memberi maklumat penting iaitu sejarah Andalus dari segi Islam. Dan di sini kita akan lihat penulis memberi idea yang menjadi fokus dalam penulisan, iaitu dalam keseluruhan pendahuluan ini penulis berhasrat untuk menyampaikan berkenaan perkembangan Islam di Andalus. Baiklah, seterusnya isi kandungan. Yang pertama, dalam isi kandungan penulis ini, beliau menyatakan atau mengandungkan struktur ayat yang variasi. Yang saya dapat di sini ialah ayat pasif. Contohnya yang berwarna hijau ni diwarnai oleh. Dan ada banyak lagi terdapat jenis-jenis ayat dalam penulisan ini. Yang kedua, urutan susun atur perenggan menunjukkan kesinambungan isu. Kenapa saya menyatakan bahagian ini? Kerana di sini penulis ini memberi tumpuan yang konsisten pada perenggan ini dan perenggan yang kedua ini. Beliau menyatakan tentang usaha. Jadi, dengan menyatakan tumpuan dalam perenggan, pembaca akan mudah mengikuti aliran pemikiran dan idea penulis yang ingin disampaikan. Dan dalam isi kandungan penulis ini, beliau menyatakan idea yang spesifik, jelas dan nyata, di mana beliau menyatakan atau menghuraikan idea dengan sokongan yang berkaitan. Baiklah, pada bahagian kesimpulan pula, penulis menyatakan semula isi-isi penting, iaitu tentang sejarah pendidikan di Andalus. Dan yang kedua, penulis mewakili rumusan perbincangan bagi keseluruhan penulisan tentang pendidikanlah, tujuan, praktik dan seterusnya. Di sini, sebelum akhirnya kesimpulan dibuat, beliau menyatakan sokongan konsep iaitu cadangan. Contohnya pada ayat ini, pengalaman ini juga perlu dimanfaatkan melalui penterjemahan karya-karya besar sarjana Islam tasik di Andalus bagi mengetengahkan fitrah dan falsafah pendidikan yang mereka gagaskan. Jadi ini merupakan kesimpulan yang padat. Baiklah, menerusi konsep dan aplikasi tadi, kita dapat rumuskan bahawa penulisan tadi mempunyai ciri-ciri penulisan akademik. Buktinya, yang pertama, beliau menyampaikan idea secara sistematik melalui pengenalan, isi dan akhir sekali beliau menyatakan kesimpulan. Di sini dapat ditunjukkan bahawa penulis itu menyusun dan mengorganisasikan idea secara kasar supaya dapat memaklumkan pembaca tentang perkara apa yang ingin disampaikan. Okey, yang kedua, penulisan dalam penulisan akademik ini merupakan penulisan yang cermat, tepat dan benar kerana mengandungi informasi relevan, struktur yang jelas bermula daripada pendahuluan, isi kandungan sehingga kesimpulan. Dan penulis ini juga beretika dalam penulisan, iaitu menyatakan rujukan yang diambil dan bahasa ataupun gaya bahasa yang digunakan dalam penulisan ini merupakan bahasa yang formal. Yang ketiga, beliau menghuraikan perkara secara telus, iaitu menyampaikan isi fakta secara jelas, tidak mengabuli fakta dan menekankan perkara yang dibahaskan secara mantap, iaitu setiap perenggan beliau akan menyatakan rujukan-rujukan yang telah diambil. Okay. Keempat, hujah disokong dengan bukti dan rujukan yang sah, di mana beliau menyatakan sumber rujukan dan informasi. Contohnya ini ialah
informasi yang diambil dan beliau menyatakan rujukan ataupun kita boleh panggil sebagai sitasi. Dan setiap perenggan disertakan dengan rujukan. Memang betul dalam penulisan ini setiap perenggan beliau tidak akan terlepas dengan rujukan supaya penulisan ini kita akan pembaca akan nampak sebagai penulisan yang mantap. Okay, yang kelima, mengemukakan fakta yang benar di mana beliau tidak menambah atau merubahkan fakta. Contohnya dalam ayat ini, bahagian ini syumul menyeluruh dan takamul melengkapi. Beliau tidak mengubah maksud ayat tersebut. Menggunakan sumber yang dipercayai dan sumber yang diiktiraf. Yang keenam, menghasilkan penulisan yang tidak melibatkan kepentingan peribadi. Beliau tidak menjadikan pendapat sendiri untuk mengubahkan fakta. Gaya bahasa beliau tidak bersifat emosional. Ia untuk bacaan umum, menjadikan kepentingan umum sebagai tujuan dan sasaran dan bersifat seimbang di mana dia tidak berat sebelah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai bahagian akhir pembincangan kami pada hari ini, saya akan mengutarakan analisis sumber melalui aspek sumber rujukan. Okay, sebelum kita pergi pada tujuan kita iaitu untuk melihat analisis jurnal ini, saya ingin menerangkan secara ringkas. Saya ingin menerangkan secara ringkas berkenaan dengan apa itu rujukan, definisi rujukan. Okay, rujukan boleh difahami sebagai perbuatan memberi kredit kepada atau menyebut nama seseorang atau sesuatu bahan di akhir sebuah penulisan. Rujukan menandakan perkara yang telah anda tinjau atau rujuk dalam teks, dalam kerja penyelidikan dan sebagainya. Bila kita kata berkenaan memberi kredit kepada, iaitu macam mana cara kita untuk menyatakan penghargaan, macam mana kita nak menghargai karyawan. Kita dah ambil bahan orang, kita dah ambil idea orang. Jadinya macam kita pinjam pen orang, pensel orang, buku orang. Cara kita menzahirkan penghargaan tu melalui ucapan terima kasih. Jadi bila diaplikasikan dalam konteks penulisan, cara kita untuk menzahirkan penghargaan itu adalah melalui menulis rujukan di akhir penulisan kita. Okay. Rujukan perlu dibuat berdasarkan sistem rujukan American Psychological Association, iaitu singkatannya APA, lebih dikenali sebagai APA. Edisi terkini iaitu edisi ke-7 yang sekarang. Terusnya, perkara yang perlu dikenal pasti semasa menulis rujukan. Jadinya, apa yang perlu ada ialah sitasi rujukan dan bilangan rujukan. Sitasi ini semua sudah dimaklum. Nama penulis atau sumber yang dinyatakan dalam penulisan. Rujukan pula senarai maklumat rujukan untuk nama yang telah dinyatakan dalam karya yang muncul pada akhir penulisan. Nama, nampak? Nama yang telah dinyatakan dalam karya. Maksudnya apa yang ada pada sitasi, apa yang kita letakkan pada teks kita di awal penulisan perlu juga ada di akhir penulisan kita, iaitu sebagai rujukan lah. Jadinya yang terakhir bilangan rujukan, iaitu bilangan rujukan perlu sama dengan bilangan sitasi. Tak bolehlah sitasi ada 5, rujukan ada 7. Tak sama kan? Jadinya dia perlu sama. Okay, contoh sitasi bersama rujukan. Yang semua sudah maklum, yang kita sudah biasa, lokasi sitasi yang kita sering temui ialah di hadapan dan di belakang saja. Tapi apa yang saya dapati dalam jurnal ini, ada juga penulis menyatakan lokasi sitasi di tengah. Jadinya apa yang di tengah tu nanti kita tengok. Jadinya yang pertama ialah sitasi di hadapan, iaitu menggunakan perkataan contohnya menurut Kod 1984 manhaj Islam dalam pendidikan, dan dia teruskan penulisan dia, dan penulis ni menggunakan perkataan menurut untuk meletakkan sitasi di hadapan ayat. Jadinya kita boleh penulis menggunakan perkataan menurut. Jadinya kita boleh juga menyatakan Kod 1984 menyatakan bahawa apa-apa. Ini sekadar contoh. Jadinya
Ada tak nama kod ni dirujukan? Ada. Mana buktinya? Ini buktinya. Muhammad, mana kod? Jadinya penulis juga ada sertakan rujukan di akhir penulisan. Maksud sama kan? Kod dan seterusnya. Yang kedua, sitasi di tengah. Yang ni yang baru saya jumpa, iaitu menggunakan perkataan seperti untuk terus menyambung kepada sitasi. Macam tadi, kita guna perkataan menurut untuk meletakkan sitasi di depan, betul? Betul. Jadinya, untuk meletakkan sitasi di tengah, penulis ni cuba untuk menggunakan perkataan seperti supaya terus boleh sambung kepada sitasi. Okay, ada tak ada nama Muhammad Yusof ni pada rujukan? Ada. Mana buktinya? Ini buktinya. Muhammad Yusof. Jadinya sama. Ada nama Muhammad Yusof, ada nama Muhammad Yusof. Maksudnya betul lah penulis ni mengikut ciri-ciri penulisan akademik. Yang ketiga, sitasi di belakang. Ini contohnya, menurut semua teori tersebut tidak dapat dibuktikan kosong 2002. Jadinya meletakkan nama pengarang dan tahun di dalam kurungan pada akhir ayat. Ini macam tadi gunakan menurut, betul. Yang tengah-tengah gunakan seperti, dan di akhir kita menggunakan kurungan dan tahun terbitnya lah. Jadinya ada tak bosong 2002 ni pada rujukan? Ada. Ini buktinya. Ini bosong G2002. Maksudnya penulis sertakan sekali apa yang sitasi yang ada di teks ada juga dirujukan. Ini saya sertakan senarai rujukan pada akhir penulisan. Itu rujukan disusun mengikut objek dari A sehingga Z. Contoh yang saya berikan tak adalah sampai Z, tapi diikut huruf alfabet N. Jadinya ni Abila, Azizan, Kosong, C, D, F, Firo. Angka. Okey, sekiranya merujuk penulis yang sama tetapi tahun yang berbeza, tahun akan disusun mengikut kronologi. Iaitu contoh tengok ni, Firo. Ada Firo juga kan? Ada dua. Maksudnya penulis yang sama. Tapi macam mana cara kita nak menulis? Mana yang kita nak tulis dulu? Iaitu mengikut tahun. Kita jumpa tahun 2000 dulu, barulah kita jumpa tahun 2005. Ini contoh rujukan dalam jurnal yang dianalisis, iaitu penulis menggunakan buku, jurnal dan internet. Maksudnya luaslah. Maksudnya kat sini terbuktilah bahawa penulis ni mencari pelbagai sumber. Jadi tak adalah buku-buku sahaja, jurnal sahaja, internet sahaja. Nampak dah yang penulis ni membuat kajian. Jadinya ini antara bukunya dan internet ada sertakan link sekali. Okay, rumusan keseluruhan. Jadinya bagi menghasilkan penulisan yang baik dan berkualiti, penulis perlu cakna dan teliti berkenaan panduan prinsip, konsep dan etika penulisan. Penulis perlu mengaplikasikan keutuhan wacana, membuat rujukan dan kejelasan dalam penulisan agar dapat mencipta karya ilmiah yang terbaik. Jadinya sebagai penulis, kita juga belajar, kita juga menuliskan. Jadinya kita juga ada kerja-kerja pentadbiran penulisan dan sebagainya. Jadinya kita perlu cakna lah. Semua penulis perlu cakna berkaitan keutuhan wacana, rujukan, kejelasan. Macam tadi contoh yang Balkis buat, keutuhan fonologi, dan Aina buat tentang kejelasan, dan saya rujukan. Cuba bayangkan fonologi, keutuhan fonologi tu tak diambil cakna oleh penulis, apa jadi? Contoh saya sertakan contohnya lah. Contoh menurut contoh yang tak ada keutuhan fonologi, kita akan baca menurut manhaj Islam dan pendidikan adalah perpangkatan ni. Jadinya apa yang sebenarnya kita nak sampaikan? Tak nampak kat situ. Mana nadanya? Mana kita tak nampak kan, betul tak? Jadinya bila ada keutuhan fonologinya di situ, tanda baca, kita dapatlah baca dengan tenang. Menurutku, kita pun ada masa untuk mengumumkan apa sebenarnya yang penulis nak sampaikan kepada kita. Faham? Faham. Kejelasan. Kalau tak ada kejelasan, macam apa lah penulisan kita? Adakah itu penulisan ilmiah, penulisan akademik? Jadinya sebagai rumusan yang paling terakhir bagi saya, yang kita sebagai penulis boleh cakna dengan ketiga-tiga aspek ini. Sebab perkara ini bukan saja macam tadi, kalau kita tak cakap terima kasih, orang boleh maafkan. Tapi kalau mungkin orang boleh maafkan, tapi macam penulisan ni melibatkan sama menyaman. Jadinya
kalau nak kena saman. Cubalah memandang enteng benda ni. Jadinya benda ni perlu dicapai oleh semua orang, semua penulis bagi menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat dan terbaik. Jadi itu sahaja dari kami. Dari Kemenang. Sekian, terima kasih.